Lelaki ini meninggal dunia sewaktu sedang memberi tazkirah kepada jemaahnya pada musim haji baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah klik video ini. Sahabat semua, apa khabar? Semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan dan dipermudahkan dalam segala urusan. Hari ini saya nak share mengenai kematian. Dalam hidup ini kita mendapat berita tentang kelahiran dan juga kita mendengar berita tentang kematian. Tetapi kematian seseorang itulah yang berbeza-beza mengikut apa yang telah dia lakukan sepanjang hidup dia. Dan baru-baru ini viral kematian seorang lelaki di Mekah ketika dia sedang menunaikan haji, yang mana lelaki tersebut berasal daripada Yala, Thailand. Beliau meninggal di saat sedang menyampaikan tazkirah ataupun perkongsian kepada jemaah-jemaah haji yang sedang melakukan ibadah buat kerja di Malaysia. Beliau yang memakai jubah biru jatuh rebah ketika sedang menyampaikan perkongsian di salah satu kemah yang terdapat di Mina. Sebagaimana yang kita boleh lihat melalui banner yang tertera di belakang beliau tadi, tertulislah Haji Mabrur. Untuk pengetahuan semua, Mina ini merupakan sebuah lembah padang pasir yang terletak sekitar 5 km daripada kota Mekah, Arab Saudi. Dan kawasan Mina ini sebenarnya terkenal sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah melontar jamrah dalam ibadah haji. Selain itu, di Mina juga merupakan tempat penginapan bagi jutaan jemaah haji yang hadir daripada pelbagai pelosok dunia, pelbagai bangsa, warna kulit yang berbeza, tetapi disatukan di satu tempat hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tempat tersebut tersebarlah video mengenai kematian seorang jemaah haji. Memang pada hari itu memang ramai yang meninggal, tetapi jemaah haji ini viral di media sosial. Dia berkongsi tentang dirinya yang bernama Muhammad Zaki bin Muhammad Nur, yang selama ini sibuk untuk mencari kekayaan dunia, untuk mencari duit dan bekerja di Malaysia, sehinggalah ia tidak dapat terfikir untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi Allah bukakan hati istrinya untuk datang ke Mekah, dan dia pun tergerak hati untuk ikut sama bagi mengerjakan haji pada tahun ini. Dan ketika dia berucap, beliau sempat memberitahu kepada jemaah bahawa beliau berasa pening diselangi perkongsian mengenai dirinya sendiri. Dan setelah 3 kali dia mengatakan bahawa dia pening, akhirnya beliau jatuh. Jemaah yang berada di situ pun segera untuk membantu memapah beliau dan juga mengajarkan kepada beliau tentang kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada beliau tadi, iaitu Muhammad Zaki, sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan jemaah yang berada di situ berasa terkejut dan hibalah sebab berlakunya perkara yang tidak dijangka oleh mereka. Peristiwa tersebut berlaku di depan mata mereka. Beliau tadi menghembuskan nafas yang terakhir, dan ia dianggap sebagai satu kematian yang amat dicemburui kerana meninggal dunia di tanah suci, ditambah pula sedang melakukan ibadah haji, iaitu rukun Islam yang kelima. Sahabat semua, kita semua mahukan agar pengakhiran hidup kita ini berakhir dengan husnul khatimah, berakhir dengan cara yang baik, sehingga kan saat-saat akhir menghembuskan nafas dalam keadaan kita berbuat amal soleh, dan nafas terakhir di lidah kita ialah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ia bermaksud Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya ketika kematiannya adalah kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Tetapi sebenarnya semua itu bergantung kepada iman dan juga amal seseorang, bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dalam dunia ini. Lidah yang tidak bertulang ini sewaktu hidup hayat kita adalah sangat mudah untuk kita lantunkan, tetapi apabila menjelang nazak, maka ia adalah sangat berat. Hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman yang Allah izinkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan ia juga bergantung kepada amal seseorang. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, cara mati seseorang mukmin itu ditentukan oleh cara hidupnya. Begitu jugalah cara seseorang itu akan dibangkitkan, akan ditentukan oleh cara bagaimana kematiannya. Jika seseorang yang bergelumbang dengan dosa setiap hari-harinya, maka ia akan mati dengan keadaan seperti itu. Na'udzubillah. Jika dia berbuat kebaikan, maka ia akan pergi dengan keadaan seperti itu. Sebagaimana yang kita boleh lihat, ahli tinju mati ketika bertinju, main bola mati ketika dia bermain bola, pemberita mati ketika dia menyampaikan berita, YouTuber, penyanyi dan sebagainya. Hakikat yang perlu kita terima sebagai manusia ialah setiap jiwa yang berada di dunia ini pasti akan mati. Meskipun kita berselindung di sebalik bilik besi yang kukuh, meskipun kita pergi jauh kemanapun, bila dah sampai waktunya akan mati jugalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ia bermaksud di mana sahaja kamu berada,
kematian akan mendapatkan kamu meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Maka sahabat semua, kematian adalah perkara yang tidak dapat dielakkan oleh semua manusia. Fir'aun yang dulunya mengaku sebagai Tuhan berkuasa di waktu hidupnya pun mati. Yang dia tinggalkan hanyalah bangunan dan juga mayatnya yang menjadi saksi kepada kita untuk menjadi pengajaran kepada kita bahawa Allah Maha berkuasa. Orang kaya, raja, pangkat apapun pasti akan mati juga. Segala harta yang dia kumpulkan di dalam dunia ini dia tetap akan tinggalkan. Dan kematian itu adalah rahsia Allah yang Allah tentukan kepada setiap makhluknya. Kita ni Allah dah tetapkan kematian kita. Kita tidak dapat mempercepatkan ataupun tidak boleh melambatkan walaupun sesaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Yang bermaksud, dan setiap umat itu mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, maka ia tidak dapat meminta untuk lewatkan ataupun mempercepatkan walaupun sesaat. Jadinya sahabat semua, perkabaran mengenai kematian jemaah haji tadi menjadikan ia terasa semakin hampir dengan kita. Tidak ada sesiapa pun yang boleh melarikan diri daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetap ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang ghaib dan juga nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu lakukan serta membalasnya." Allahu Akbar. Jadinya sahabat semua, kematian itu datang kepada kita. Bila begitu, maka ramailah orang hari ini mahu pergi pengakhiran yang husnul khatimah, bertemu Allah dengan sebaik-baik pengakhiran. Namun jika cara hidup seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan ajaran Islam secara sempurna, meninggalkan segala suruhan Allah dan membuat kerosakan di muka bumi ini, agak susahlah akan mendapat pengakhiran hidup yang baik. Sahabat semua, saya bukan nak mengajar, tapi saya nak mengajak kepada semua, dunia hanyalah tempat persinggahan yang bersifat sementara. Kita singgah sekejap, kemudian kita akan pergi. Manakala akhirat adalah destinasi yang kekal abadi. Kemasyhuran, kedudukan dan juga kekayaan yang dimiliki di dunia ini bukanlah jaminan pengakhiran yang baik dalam perjalanan kehidupan seseorang insan. Ada manusia di muka bumi ini yang tidak dikenali ramai, tidak mempunyai sebarang gelaran, menjalani kehidupan biasa seperti kebanyakannya manusia yang lain, namun mengakhiri kehidupannya dengan kisah yang luar biasa tentang kebaikan dirinya, tentang amal soleh yang ditinggalkannya, dan menjadi pengajaran kepada orang lain. Jadinya pengakhiran kehidupan yang baik ataupun husnul khatimah sentiasa menjadi impian dan dambaan bagi setiap orang yang beriman. Kerana baginda Nabi SAW pernah berdoa agar diwafatkan dalam keadaan ataupun kesudahan yang baik. Sebagaimana hadis daripada seorang sahabat, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda," yang bermaksud, "Ya Allah, perbaikanlah kesudahan segenap urusan kami serta lindungilah kami daripada kenistaan hidup di dunia dan siksaan hidup di akhirat." Jadi sahabat semua, Rasulullah pun berdoa untuk kebaikan pengakhiran yang baik. Maka saya mengajak sahabat semua yang berada di channel ini, mari sama-sama kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Masih belum terlewat untuk kita meneladani amalan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kematian yang husnul khatimah dengan berusaha menjadi anak, suami, isteri, insan yang soleh-solehah di muka bumi ini. Marilah juga kita berdoa semoga Allah menganugerahkan pengakhiran hidup kita dengan sebaik-baik kesudahan di dalam iman dan Islam, serta tidak mengakhirinya dengan seburuk-buruk kesudahan. Semoga Allah redha kepada kita, beri kasih sayang kepada kita dan beri pengakhiran yang baik, dan Allah memberikan kesempatan untuk kita menghuni di syurganya yang kekal abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama juga kita doakan ibu ayah keluarga kita yang dah pergi, agar Allah memberi rahmat dan ditempatkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman. Berakhirnya kehidupan dunia ini, ada lagi kehidupan di akhirat nanti yang menunggu. Jadi cukup sekitar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.